Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini Majlis Sukan Negeri kita buat anugerah kepada atlet mewakili negara Sukan SEA Cambodia 2023 dan Sukan Commonwealth BEM 2022. Sukan Commonwealth 3 orang, Sukan SEA 21 orang menerima ganjaran daripada kerajaan negeri bagi pencapaian pingat emas, perak dan gangsa ikut pencapaian masing-masing lah. 5,000, 3,000, 1,000. Saya bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan lah kepada atlet daripada Kedah yang mewakili negara di Sukan SEA dan Sukan Commonwealth. Sekarang ni pun ramai atlet yang sedang mengikuti latihan dan juga terlibat dengan kejohanan. Jadi daripada 24 itu, 19 hadir, sebahagiannya mewakilkan kepada keluarga masing-masing. Saya dah sebut tadi bahawa sokongan paling penting kepada pembinaan dan pencapaian atlet ialah daripada keluarga, daripada ibu bapa. Nak hantar pergi training, nak pergi ambil, nak beli kasut, nak beli kelengkapan. Semua tu daripada family. Pegawai-pegawai persatuan ni boleh tolong mengurus dan jurulatih tolong ajak. Yang nak memberi galakan, dorongan, sokongan ni daripada family. Saya ucap terima kasihlah kepada family atlet kita yang tidak jemu untuk menyokong anak-anak dan ahli keluarga terbabit dalam sukan berprestasi tinggi sehingga mampu mewakili negara dan memenangi pingat. Untuk anak-anak yang masih di awal penglibatan dalam sukan, kita harap mereka dapat meneruskan minat dan kesungguhan mencapai kejayaan pada masa depan, mewakili negeri, mewakili negara di semua peringkat sukan lah. Itu sajalah. Terima kasih. Jumlah dia berapa saja? 60,000. 60,000. Total. Ada ramai lagi. InsyaAllah. Dari masa ke masa, Kedah ni melahirkan atlet untuk negara. Ada yang kemudian dia pergi belajar di sekolah sukan, dia mewakili negeri lain pula. Asalnya orang Kedah lah. Ada sekolah projek di Teku Anum, ada sekolah projek bola, projek rugby. Kemudian tu dia pergi sekolah sukan ataupun dia bekerja dalam sektor lain, dia mewakili negeri lain. Tapi dilahirkan di Kedah. Kita terus menjadi tapak semai yang subur untuk para atlet dilahirkan di sini. Jenis sukan bola sepak, rugby, squash, angkat berat, perahu layar, peluhan rakyat tu kebetulan kerana peringkat kebangsaan pun berlatih di Langkawi kan, di Kedah. Silat, olahraga. Sekarang ni saya nak tengok ada peningkatan rugby wanita, perempuan. Ada ramai nampak ni anak-anak sekitar yang main rugby. Ya. Betul. E-sport sekarang ni. Trend. Anak-anak tak tidur malam. Main e-sport. Bagus kalau disukankan. Tidak dapat mampu je kan main game. Jadi disukankan. Jadi satu pertandingan. Jadi ada disiplin lah sikit. Bila ada disiplin, ada disukankan, ada jurulatih, ada pegawai. Jadi boleh diatok, disusun dengan baik. Teruslah bersukan. Majulah sukan untuk diri. Kekal sihat. Bertenaga, berstamina. Dan ahli sukan ni dia kreatif. Dan bila kita melibatkan diri dengan sukan, berpasukan contohnya, kita akan ada satu komuniti kita sendiri. Macam saya dalam tim rugby, tim saya tu bersahabat sampai sekarang ni. Dan kita berkomuniti dalam tim kapal sukan rugby ni di semua negeri, semua peringkat. Kita tahu
kawan kita ni raga. Dia ni meragbi dulu. Kita boleh kenal. Sama dengan Haji Razi main bola. Dia boleh kenal. Ni teammate pasukan lawan dulu. Masih bersahabat sampai sekarang. Sukan menjalin ukhuwah. Lah. Kajian tentang yang masuk pencet yang awal dulu kat akhir dah tentang kabinet kan. Macam pandangan dari Cik Sheila, kita perlu melibatkan bilang keistimewaan yang awal ke sebalik bagaimana jadi korban kewangan. Ya, saya ada sebut beberapa minggu lepas tentang ada sektor-sektor tertentu yang sekiranya tidak ditawarkan pencen selepas bersara. Contohnya tentera, polis, bomba. Itu sektor-sektor pekerjaan yang kritikal. Guru. Orang tak ada pilihan. Masuk askar. Kan? Askar ni kerja teruk. Dia letak nyawa dia di situ. Dia main dengan senjata. Latihan dia pun sangat berisiko untuk menjadi seorang anggota tentera. Bila dia bersara, dia tak ada pencen. Dia nak kerja apa kan? Saya rasa ada sektor-sektor tertentu yang saya rasa boleh kalau nak diteruskan. Tapi sektor-sektor yang kritikal, sektor-sektor utama macam misi, nurse, jururawat di hospital. Bekerja shift, tinggal anak bini. Bini dah lah. Tinggal anak dan suami. Kalau dia nurse lelaki, tinggal bini lah. Kerja shift. Dia nampak mereka stres. Dan kerja tu sangat penting lah bagi negara. Sektor kesihatan. Keselamatan, kesihatan, pendidikan itu penting. Saya rasa perlu ada pencen. Kekal skim pencen. Tidak orang tak mau terlibat. Dia pergi kerja swasta. Ataupun terlibat dengan gig ekonomi. Gig ekonomi tak ada majikan. Dia sendiri menguruskan pendapatan. Dia sendiri menguruskan gaji. Dia sendiri menguruskan pencen dia. Tak ada majikan lagi syok. Buat apa ada majikan kerajaan Malaysia tapi pencen tak ada. Terbabit dalam sektor gig ekonomi lebih baik. Dia boleh himpun duit. Ada banyak sektor lagi. Saya kata keselamatan, ketenteraan, pendidikan, kesihatan. Apa itu bomba. Bomba ni sektor apa? Sektor-sektor penting lah. Kalau tak ada benda tu orang tak ada tarikan lah. Tak ada jaminan. Dia kata lepas dia pencen pada tentera, umur 40 ataupun 42. Bagi LLP. Kalau pegawai dia boleh pergi jauh lagi sampai umur 60. LLP dia kena pencen umur 39 hingga 42. Sebab dia masuk lepas SPM. Lain-lain pangkat. Lepas tu dia nak kerja apa? Nak masuk sektor pekerjaan lain tak boleh umur tua, 42. Tapi dari segi umur, sebenarnya dia masih muda. Dia nak buat apa? Nak bersaing balik dalam sektor pekerjaan, sukar. Nak masuk sektor kerjaan, lebih pada umur 27, 28 dah tak boleh. Ke 30 lah sektor kerjaan. Dia dah hak umur. Yang kata jadi bebanan kewangan negara kena tanggung. Itu wujudnya negara. Itu tanggungjawab negara. Negara kena tanggung. Negara kena susul lah benda tu. Janganlah sampai fail. Sektor awam penting. Jadi pemimpin-pemimpin kena fikirlah macam mana kita nak memastikan benda tu dapat dikekalkan. Kalau bila menghadapi sedikit beban tu dipulangkan kepada rakyat. Baik tak payah jadi pemimpin. Hanya jadi rakyat lah. Macam mana Zura? Okey? Syarat esko. Oh banyak keputusan tadi. Banyak sangat lah lupa. Ya. Semalam saya sebut enactment, bukan 7 enactment. 7 section dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Negeri Kedah. Ya. Section dalam enactment Kanun Jenayah Syariah. Enactment tu besar. Section tu butiran dia lah. Section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Dia ada 7 yang menyamai 16 section yang dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Kita tubuhkan jawatan kuasa khas yang melibatkan Datuk Penasihat Undang-Undang, Datuk Penasihat Kerajaan Negeri,
Ada pihak-pihak lain lagi lah yang akan melihat apa keperluan untuk kita ambil tindakan. Pertama sekali, untuk menghadapi situasi itulah, bila session kita sama dengan yang dibatalkan, pada pandangan saya, pendakwa raya pun tidak akan pecah orang di bawah session tu, kerana orang itu akan bawa kes pembatalan undang-undang yang sama di negeri lain untuk mencabar pendakwaan tu. Jadi ini akan beri kesan kepada semua negeri sejauh mana negeri-negeri itu menyamai undang-undang yang dibatalkan. Kita tubuh Jawatankuasa Khas, usaha kerajaan negeri ialah mengukuhkan undang-undang syariah di negeri ini. Kita tengoklah di mana ruang yang boleh kita ambil segera untuk undang-undang syariah didaulatkan. Tidak lagi perlu tunduk kepada undang-undang sivil. Kena saling melengkapi, bukan saling bersaing. Itu yang kita naklah. Selain daripada pendekatan kerajaan negeri yang ditegakkan dekat parlimen juga ada pindaan yang Saya nak menekankan isu penafsiran atau interpretasi. Kerana undang-undang itu sama saja. Dulu dah ada mahkamah syariah, ada mahkamah sivil, ada undang-undang common law, ada undang-undang syariah. Dulu pasal apa tak bertemu? Pasal apa tak belagar? Pasal apa boleh hidup selari, hidup bersama kan? Masing-masing saling melengkapi. Kerana pada masa dulu, penafsiran kepada undang-undang oleh hakim-hakim berbeza. Undang-undang sama, interpretasi oleh hakim. Dulu hakim interpret macam lain. Dan hakim-hakim yang senior-senior dulu-dulu tak mau terbabit. Jika ada dibawa kes macam ni, dia tak terbabit. Dia kata tak boleh bawa depan dia. Dia interpret, boleh. Sekarang ni dah diinterpret lain pula. Interpretasi, penafsiran undang-undang. Dulu disebut federal law. Sekarang diambil federalist. Diinterpret federalist apa bidang kuasa mahkamah persekutuan, semua state tak boleh buat. Itu penafsiran lah. Jadi beza kepada dulu dan sekarang ialah penafsiran yang berbeza pada masa dulu dan pada masa sekarang. Saya fikir penafsiran ini diternak. Bukan jadi sendiri. Diternak untuk mengubah penafsiran itu. Diasuh, dipupuk supaya berlaku perkara ini. Ada rancangan, ada usaha-usaha yang berterusan daripada dulu sampai sekarang supaya penafsiran ini dapat berubah dan mengubah kedudukan dua set undang-undang itu. Dia tak berlaku sendiri. Sehingga hasil daripada usaha-usaha itu telah membesar dan memegang jawatan-jawatan penting dalam negara ini, maka penafsiran itu mengambil tempat dan menjalankan fungsi. Ini yang berlaku sekarang. Dia diternak, dipupuk, disemai dulu. Saya tengoklah background, siapa yang duk backing mereka ni ramai. Dan mereka ni semua kita tahu dia punya kecenderungan. Itu arah tuju negara ini sedang ke mana. Kita boleh kaji pada situ lah. Tengok orang-orang tu lah. Saya pakai istilah diternak lah. Mungkin 20, 25 tahun, 20 tahun, 30 tahun boleh jadi. Penjajah dah balik tahun 57, tahun 60 ada lagi orang putih. Sistem kita pun makin hari makin berubah. Dah ada yang dilatih dengan sempurna dalam sistem perundangan Islam. Ada pusat institut latihan perundangan Islam. Semua tu dah berkembang. Mereka pun berkembang juga. Maka berlakulah. Ternakan itu telah menghasilkan benih baru. Kasak sikit tak apa. Badan dengan muka. Terima kasih.